Dia macam ni, kalau kita tengok daripada awal, perangai Sanusi ni, dia sebenarnya mulut dia tu memang dikenali lah, memang jenis lepas. Dan di kalangan para penyokongnya, terutamanya para penyokong tegar dan yang mewalak babi buta ni, mereka anggap ini MB sempoi kami. Mereka berbangga begitu. Tapi kalau kita tengok sempoi tak sempoi dia pun, bila terbabas minta maaf. Terbabas dia minta maaf. Antaranya siapa yang dia pernah minta maaf? Mufti Pulau Pinang. Bila ditegur oleh mufti, oh saya minta maaf lah, ini guru saya dulu dah apa semua. Sama juga macam ni pun. Dia ingat, mungkin ada, atau mungkin dia ingat sampai peringkat dengan sultan ni pun tak tahulah, mungkin ingat dengan minta maaf itu dia anggap selesai. Rupanya Sultan Selangor sudah berkitar lah, ini perkara belum selesai. Jadi dia telah menyentuh institusi yang salah. Sebab apa? Kita mungkin sebelum ni kita lihat serangan-serangan dia terutamanya kepada kerajaan dan juga personally kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada satu pun tindakan pendakwaan dibuat. Tak ada. Dia nak sebut pasal Elizabeth Tan ke apa ke, tak ada satu pun tindakan yang dibawa oleh pendakwa raya kerana menghina kerajaan dan juga menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada. Yang ni hanya dikenakan setelah dia terbabas sungguh apabila menyentuh tentang satu institusi yang tak ada orang lain pun berani sentuh. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada Akta Hasutan ni, di kalangan para pengamal undang-undang, malah kita pun dulu dalam sesama kawan-kawan pejuang hak asasi manusia pun, malah sebelum PRU 15 lagi, kita pun bersetuju apabila kerajaan meletakkan moratorium terhadap Akta Hasutan ini. Kerana pengalaman kami dalam menguruskan Akta Hasutan ini dan juga kes-kes yang melibatkan Akta Hasutan ini, akta ini dia amat mudah untuk digunakan. Sebagai contoh kes yang kami pernah kendalikan adalah contohnya bekas pejuang mahasiswa dulu, Safwan Anang. Datuk Seri pun mesti kenal Safwan Anang, bekas Adun Meru Wali Fakhur Razi, Datuk Tamrin Ghaffar Baba. Ini semuanya mangsa-mangsa kepada Akta Hasutan, tetapi mereka ini bukan yang menjadi mangsa Akta Hasutan kerana menyentuh tentang raja. Mereka ketika itu mengkritik kerajaan. Sebagai contoh, kes Safwan Anang, dia kena tangkap dan juga dituduh di mahkamah kerana antaranya dia menuntut dan mengajak orang untuk berdemonstrasi untuk menjatuhkan, saya ingat lagi perkataan yang digunakan, rejim kerajaan. Jadi rejim itu pihak penakwaan sampai pergi mahkamah kata rejim itu disamakan dengan Yahudi lah, Zionis Israel lah, apa semua. Jadi dia didakwa kerana menyentuh perkara tu. Macam bekas Adun Meru Wabi Fakhrazi, apa perkataan yang digunakan? Rosmah tentang isu Najib masa ketika itu, tak sentuh tentang raja-raja ni. Itu pun mudah untuk didakwa. Jadi dalam kes Sanusi ini, saya lihat macam satu kes yang amat janggal, yang mana saya rasa tak pernah baca lah mana-mana laporan akhbar di mana istana sendiri membuat laporan polis terhadap seorang yang menghina istana. Saya tak pernah baca dan tak pernah tengok kes yang seunik ini, dan saya juga tidak pernah melihat satu institusi diraja yang walaupun rakyatnya telah meminta ampun dan maaf, tetapi Baginda Sultan menyatakan belum selesai. Saya rasa maksudnya ini satu-satunya sejarah, dan sebab itulah akta ini digunakan. Baik, kita pergi kepada akta ni. Okay, akta ni walaupun pertuduhan yang dikenakan, sebelum tu saya nak bagi caveat lah. Caveat ni macam satu pendinding lah kepada saya ni. Maksudnya saya tak akan sentuh merit kes itu, sebabnya kita takut ada subjudis dan sebagainya. Saya hanya nak contoh tentang dari segi
tangkapan, pertuduhan yang dibawa. Okey. Akta hasutan ni, dia ada dua komponennya. Satu tentang menghasut dan satu lagi kecenderungan menghasut. Jadi, dalam akta hasutan, dia tak ada niat. Dia bukannya kata seseorang itu akan didakwa di bawah hasutan dan juga disabitkan bersalah kalau dibuktikan niat. Niat tidak terpakai ataupun tidak relevan dalam akta hasutan. Contohnya, katakanlah saya pergi sebut kata saya nak pergi bakar parlimen. Contoh. Polis boleh terus tangkap saya dan dakwa saya di bawah hasutan walaupun parlimen itu belum dibakar. Bila saya sebut nak pergi bakar parlimen itu sebab menunjukkan kecenderungan saya itu sendiri, sudah pun menyebabkan saya boleh bersalah di bawah akta hasutan. Okey. Kecenderungan ini pula, dia telah didefinisikan dalam Seksyen 3. Dia dituduh di bawah Seksyen 4. Seksyen 3 tu, dia menyebut tentang apakah dimasukkan dengan kecenderungan menghasut tu. Kecenderungan menghasut tu, dia menyentuh secara jelas tentang mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Okey. Raja atau kerajaan. Maksudnya kalau yang dulu kami tak puas hati dengan akta ni, sebabnya dia selalu digunakan bila kita duduk kritik kerajaan ni digunakan ni sebab dia ada situ raja atau kerajaan. Kita tak sentuh raja, dia kata tak ada atau kerajaan. Sebab itulah kalau saya lah sebagai peguam negara, bila tengok Sanusi duk hentam Anwar Ibrahim, hentam kerajaan ni, dah lama dah kita boleh pakai akta hasutan ni. Kita boleh dakwa, boleh hukum. Dakwa hukum. Sebabnya terlalu mudah dari segi elemen untuk kita mendakwa Sanusi ini atas hasutan membenci kerajaan dan sebagainya. Tetapi apa yang digunakan dalam kes Sanusi ini ialah apabila menyentuh tentang raja tu. Sebab tentang perkataan raja ini disebutkan secara jelas dalam Seksyen 3 ini. Dan juga apabila disebut juga mempersoalkan apa-apa perkara hak taraf kedudukan keistimewaan kedaulatan. Jadi sebagai contoh, kita lihat ada dua pertuduhan yang Sanusi dikenakan. Yang pertama tentang menyentuh tentang titah Sultan Selangor. Menyentuh tentang pelantikan MB Selangor. Dia kata adalah ayat dia pasal pelantikan dia menyentuh tentang Sultan Selangor. Dan yang kedua tentang bila dia mempertikaikan tentang kerajaan perpaduan yang dia kata pernah ada hangpa dengar agung titah. Jadi itu adalah menyentuh tentang, juga boleh menyentuh tentang isu keistimewaan. Jadi sebab itulah akta ini dia memang dah menyentuh dengan secara jelas. Hang jangan sentuh bab istana dengan raja ni, tak boleh. Sebab istana dengan raja ni depa dah memang satu institusi yang tertentu. Kalaulah hang tak puas hati macam mana sekalipun, bukan caranya hang menyebut tentang benda tu dalam satu ceramah politik. Dan juga benda itu dituntun oleh orang ramai dan juga oleh mereka yang boleh salah faham. Jadi sebab itulah saya lihat dalam isu pendakwaan dia buat atas hasutan ini pun kerajaan sendiri sebenarnya dia tidak ada sebarang campur tangan pun. Dalam sistem kita dalam Malaysia, kita ni ada sistem legislatif, kehakiman, eksekutif. Kalau kita percaya dengan sistem itu, maksudnya kita kena percayalah bahawa apabila pendakwa raya sendiri yang membawa kes ini ke mahkamah, itu adalah urusan pendakwa raya. Dan apabila dia sudah sampai kepada kehakiman, itu adalah urusan hakim untuk buat keputusan. Tak ada langsung interference daripada kerajaan. Apatah lagi, ketua hakim, pendakwa raya, ini adalah legasi daripada kerajaan lama. Ketua pendakwa raya tu pun sendiri bukannya Datuk Zainur yang lantik, hampa yang lantik. Jadi maksudnya adakah hampa nak kata orang yang hampa lantik tu tak betul dan korup? Contohlah, kan? Maksudnya hampa sendiri macam mengatakan diri hampa sendiri. Okey. Kemudian dari segi tangkapan, dia duk mempersoalkan tangkap 3 pagi lah apa semua. Nama-nama yang kita sebutkan tadi, Safwan Anang, YB Fakhur Aziz sebelum ni, Datuk Tamrin. Saya setakat yang kita buat kes depa ni, tak pernah lagi lah saya tengok orang berkumpul 1000 orang dekat lapangan terbang nak sambut depa, tak pernah lagi lah. Maksudnya
Malah Safwan Anang tu, bila ketika peringkat reman, ditawarkan jaminan, Safwan Anang tolak. Sanggup dipenjarakan, dan Safwan Anang telah dibawa ke penjara Sungai Buloh tidak 2 malam. Bukan lokap balai, penjara ni, penjara Sungai Buloh. Sanusi dibawa pukul 3 pagi, polis mai jemput, dipersilakan masuk kereta, tak ada bergari, bawa pergi ke balai. Esok pagi terus dakwa, tak langsung menempuh sebarang permohonan reman ke, tak ada. Malah siasatan dilakukan terhadap Sanusi ini pun bagi saya amat istimewa. Dia sendiri pun kata apa, saya tengok siapa yang kata, Bukit Aman datang ke pejabat beliau mengambil statement. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya terpaksa mengiringi YB Datuk Seri Mujahid pergi sampai Bukit Aman, sampai tengah malam nak ambil statement di bawah tahasutan. Kita ni dulu maksudnya di kalangan para pejuang hak asasi lah nak katanya dulu ni kan, demokrasi relax ya, tak ada pun kata tiba-tiba oh ini penganiayaan lah apa semua. Ini duk kata saya kalau boleh tak mau kena tangkap. Safwan Anang masuk penjara, sanggup tak mau kena jamin sebabnya nak menentang. Kalau kerana prinsip lah, ini yang dikatakan sebagai seorang panglima nak kena panggil pukul 3 pagi pun dah